Tali satu, fret satu. Bunyinya... Wah! Oh, macam tu. Okey. Tali tiga, fret tiga. Wah! Okey, seterusnya. Tali tujuh? Ada ke tali tujuh ni? Fret du. Alah, pening. Macam mana ni? Nampak apa tu, Ahmad? Cikgu, Ya. saya nak baca tab gitar ni tapi saya tak faham lah cikgu macam mana nak ni tekan ni cikgu tali mana satu pula ni dia suruh Oh, ni. yang ni kamu belajar tab gitar ni, Akmal. Ha. Okey, dia berbeza, Akmal. Tab gitar dengan apa? Notasi konvensional yang kita belajar dekat sekolah tu. Okey. Tab gitar ni special untuk gitar. Ah. Jadi macam Akmal buat tadi, tali tujuh. Ha. Ada ke tali tujuh? Ini tak tahu ni siapa ni. Mana ada cikgu kan? Mungkin kamu salah baca tu. Nak kena belajar ni, Akmal. Ya, jom kita belajar bersama-sama dengan cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Kita mulakan dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Inilah dia slot menengah atas bersama dengan saya, Akmal Nazir. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Saya pasti murid-murid yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Muzik dah tak sabar-sabar nak belajar. Macam mana ni nak jadi seorang pemain gitar yang hebat, insya-Allah. Tapi sebelum tu, saya pasti anda pun macam dah tahu dah siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Alright, itulah dia guru yang akan mengajar kita dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik iaitu Cikgu Syam. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam slot kali ni Cikgu, kita nak belajar apa Cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik ni? Okey, baik. Untuk hari ni, Akmal, kita akan tengok kepada tab gitar. Okey, notasi tab gitar. Yang tu kita akan tengok dan kita akan cuba buatlah secara teknikalnya nanti kejap lagi. Dia tak sama dengan chord kan Cikgu? Dia untuk tab gitar ni dia lebih kepada apa kita panggil notasi pada tali dan juga fret lah. Ini yang solo-solo semua tu lah. Betul, Akmal. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Syam. Cikgu, silakan. Okey, baik, kita tengok beberapa kandungan yang kita akan belajar hari ni untuk tab gitar ni. Okey. Okey, jadi untuk tab gitar ni kita ada dua standard lah. Okey, murid-murid mesti tengok standard dia apa yang kita perlu kuasai ya. Okay. Yang pertama adalah memainkan alat muzik berdasarkan skor dan pitch, irama dan tempo yang betul. Okey. Itu standard yang pertama. Yang kedua adalah memainkan alat muzik secara ensemble dengan teknik yang betul. Baik. Okey, jadi ada dua standard lah. Okey, satu ikut tempo, pitch yang betul. Yang keduanya adalah teknik yang betul. Okey, kerana teknik yang betul membuatkan murid itu boleh improve lah dia punya penjarian. Solo pun boleh main secara laju. Okey, baik. Seterusnya Cikgu. Okey, baik. Untuk hari ni juga notasi tab gitar ni kita tengok apa itu notasi tab gitar. Okey, apa maksud dia? Okey. Tab gitar ataupun tablature bermaksud jaluran. Okey, jadi berbeza dengan notasi biasa yang menggunakan balok yang ada 5 garis tu. Okey. Tab memfokuskan kepada penjarian alat muzik berbanding pitch. Okey. Okey, dikhususkan untuk alat muzik yang bertali lah. Selain daripada gitar ni kita ada viola ataupun lute. Lute tu adalah gambus lah. Okey, jadi yang tu sama lebih kurang macam gitar kan. Jadi dia khususkan tab ni kepada alat muzik yang bertali. Okey, jadi untuk untuk pemuzik tu senang baca. Okey. Kerana kita punya kalau kata solo kan, dia punya tali tu kedudukan dia tu ada tali nombor 6, tali nombor 3. Jadi kalau kita guna notasi biasa dia agak mengelirukanlah. Okey. Macam tu.
Faham. Ah. Baik, okey. Yang seterusnya itu saja cikgu. Okey, untuk pengetahuan murid juga, okey, jadi tab ni bukan kata baru, benda yang sudah sedia ada di zaman Renaissance dan juga Barok. Oh, lama dah cikgu. Ya. Kira beratus-ratus tahun dah. Maksudnya benda tu masih boleh digunakan sehingga hari ini. Ya, itulah dia serba sedikit mengenai tab gitar cikgu. Betul, Akmal. Baik, okey. Jadi saya pun dah tak sabar dah ni cikgu. Nak melakukan senaman. Lakukan senaman. Baik, kepada anda semua, jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Tak ada orang rupanya cikgu. Saya nak minta izin cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas kita, sebab kita tahu kan klasikal gitar ni kan tak ada tempat tali tu kan cikgu. Saya minta izin untuk duduk boleh cikgu? Boleh, Akmal, sila duduk. Terima kasih cikgu. Oh, Ya, cikgu ada sama. tali cikgu? Ya, betul, ada strap. Untuk tali klasikal dia tak ada lah. Yes. Okey cikgu. Ya. Bolehlah kita mulakan kelas kita ni. Okey, baik Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk kali ini kita akan tengok penggunaan tab gitar. Okey. Okey, jadi kita kena membuat sedikit analisis sebelum kita mula belajar. Baik. Okey, kita tengok apa itu tab gitar. Tadi cikgu dah bagi tahu. Okey, tab gitar kita tengok sedikit secara apa kita panggil olahan dia. Okey, tab gitar adalah salah satu cara penulisan muzik untuk bermain gitar. Okey. Selain daripada itu, tab gitar juga mempunyai 6 garisan melintang mewakili 6 tali. Okey, garisan paling atas mewakili tali gitar nombor 1. Okey, tali gitar nombor 1 paling atas sekali, tapi bila kita baca, bila kita main, tali gitar nombor 1 adalah pada paling bawah. Okey. Macam tu. Kemana? Okey, jadi dan tali paling bawah mewakili tali gitar nombor 6. Yang ni nombor 6. Ya. Okey. Okey, untuk kita bezakan pada balok tulisan tu balok ataupun ia adalah tulisan tab. Okey, pada permulaan garisan terdapat tulisan tab. Okey, pada permulaan lah. Dengan balok biasa. Okey, jadi balok biasa tu dia biasanya dia letak treble clef ataupun bass clef dan sebagainya lah. Okey. Tapi pada tab gitar dia akan tulis tab. Tulisan tu ditebalkan untuk membezakan tab dengan garisan balut biasa. Okey. Alright, baik. Seterusnya kita tengok contoh. Okey, baik. Kita tengok contoh. Dua jenis garisan yang berbeza. Yang pertama tu adalah garisan yang merujuk kepada treble clef. Okey. Clef treble. Kalau kita tengok yang dia ada, ni clef treble. Yang bawah ni ada tulisan tab. Yes. Alright. Okey, kalau kita tengok untuk garisan clef treble tu dia ada 5 garisan. Okey. Untuk tab gitar dia ada 6. 6. Okey, di mana dia ada di sebelah paling kanan sekali ada nombor 1 2 3 4 5 6. Okey, kita akan baca macam ni lah. Kalau kita tengok gitar, kita akan tengok macam ni. Okey. Nampak tak? Tali nombor 1 ni paling bawah. Paling bawah sekali. Okey, nombor 6 paling atas. Macam itulah. Okey. Okey. Okey, baik. Seterusnya pada tab gitar ni ada nombor. Di sistem penulisan dia adalah berbentuk nombor. Okey, di mana nombor ni merujuk kepada fret. Okey, tali mana? Okey, contohnya yang paling bawah sekali tali nombor 6. Kalau kita tengok pada gitar adalah tali paling atas lah. Okey. Okey, fret nombor 2. Fret nombor 2. Okey. Okey, fret nombor 2. Jadi Akmal nampak tak sekarang ni aplikasi dia? Okey. Okey, jadi sekarang ni kita dah tahu pada setiap garisan tu ada nombor merujuk kepada fret. Tapi ada juga yang dia letak kosong. Contoh macam ni. Pada fret keempat dan fret ketiga ni, pada apa kita panggil? Pada bar ketiga dan keempat ni kosong. Maksudnya tali tu perlu
petik sahaja, tidak perlu ditekan di mana-mana fret. Oh, kosong lah. Maksudnya kosong tu, tali tu free. Tidak perlu tekan apa-apa. tidak perlu ditekan di mana-mana. Okey. Cuma kita perlu main. Okey, salah satu lagi untuk merujuk kepada tempo, pentingnya satu lagi kita panggil notasi lidi. Okey, notasi lidi ni kalau kita tengok kat sini, okey, dia ada notasi yang straight. Okey, yang ni ada beam. Okey. Okey, ada beam ni maksudnya dia adalah note quaver lah. Okey, kalau straight macam ni, dia adalah note crochet. Di mana nilai dia 1. Okey, kiraan dia lah. Okey, yang ni 2. Okey, yang ni 3. Yang ni N. Yang ni 4. Okey. Maksudnya kalau bunyi dia 1, 2, 3 and 4. Kalau kita tepuk bunyi corak irama dia. Okey. 1, 2, 3 and 4. Oh, macam 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Okey, maksudnya senang tak? Senang, Nampak tak? cikgu. Senang. Jadi aplikasi dia kita dah tahu. Di mana notasi note lidi ni mewakili tempo. Okey, kalau kita letak hanya sekadar nombor sahaja, macam mana nak main kan? Betul juga cikgu. Macam mana nak kita nak tahu lagu tu tempo dia macam mana? Jadi pentingnya notasi lidi. Biasanya kalau kata tab gitar ni dia datang bersama notasi lidi ataupun bersama dengan penulisan konvensional biasalah, supaya dapat memberikan kemudahan kepada pemuzik untuk mengetahui dia punya tempo lagu tersebutlah. Okey, baik Akmal. Kita tengok kepada latihan yang mudah. Okey. Latihan yang seterusnya. Okey, ini adalah salah satu latihan untuk tab gitar. Okey, baik. Okey, baik Akmal. Ya, cikgu. Okey, baik. Kalau kita tengok ni note apa Akmal? Yang tadi cikgu boleh beritahu. Note apa cikgu Ni note apa ni? Crochet. Yes, crochet. Jadi kiraan dia okey, 1 2 3 4. Okey, balik sini 1. Okey, yang ni adalah gema dia lah. Okey, yang ni adalah note minim. Okey, kiraan dia 1 2 3. Okey, rest. Okey, jadi untuk latihan ni cikgu akan tunjuk dahulu. Okey. Lepas tu cikgu akan bimbing Akmal. Lepas tu cikgu akan uji Akmal. Boleh? Boleh cikgu. Senang saja. Okey, kita tengok. Okey, tempo dia. Okey. 1 2 3 2 3 4. Sekali lagi. 2 3 4 1 2 rest. Okey? Boleh cikgu. Maksudnya okey, jadi kita perlu perhatikan juga Akmal. Yang ni ada satu simbol kat belakang ni, iaitu titik berganda merujuk kepada ulangan. Oh, okey. Ulangan. Maksudnya bila kita dah habis sampai sini, kiraan 4, maksudnya kita akan patah balik kepada sekali lagi lah. Okey. Sehingga habis. Okey, cuba Akmal buat. Okey, cuba. Kita apa cuba. cikgu? Saya buat? Okey, Akmal buat. Minta zoom sikit lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 2 3 4. Ulang. 1 2 3 4. Okey, boleh? Sekali lagi Akmal. Yang ni uji. Okey. Okey, tempo laju sikit boleh tak? Boleh cikgu. 1 2 3 4. Okey, ready? 1 2 3 4. Sabar. Okey. Tak dia sabar. Dia ada rest. Okey, ada rest cikgu. Rest, okey. Okey, baik. Ready? 3 4. 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, good Akmal. Akmal. Lebih ni. Okey, dah 3 kali Akmal ulang. Okey, bagus Akmal. Ya, cikgu. Okey, baik. Okey, jadi latihan ni saya rasa tak susah sangat. Lepaslah. Okey, lepas. Alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya Akmal, kita tengok kepada latihan tab gitar yang seterusnya. Okey, yang ni dia dia buat, dia tak susah Akmal. Tak susah pun. Dia hanya menggunakan satu tali yang dipetik berulang kali. Maksudnya kita perlu menjaga tempo lah. Tempo yang sesuai.
Jadi tempo kita pastikan tempo yang sederhana lah. Okey, untuk latihan jangan buat untuk tempo yang laju kerana dia akan buatkan kita kalau tak boleh dia jadi kita rasa alah susahnya kan. Okey, jadi perkataan susah negatif tu kalau boleh kita waktu kita praktis ataupun kita belajar kita Kau boleh jangan ada lah. jangan ada. Sentiasa Okey, positif. sentiasa positif. Okey, baik. Okey, jadi untuk lagu ni dia ada kita panggil akhiran. Okey. Yang ni akhiran 1, akhiran 2. Maksudnya perjalanan lagu ni okey. Okey, dia akan pergi kepada bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat. Okey, bila bab keempat ni dia patah balik. Okey, dia pergi ke bab yang pertama balik sehingga bab ketiga dia akan lompat pergi ke bab yang Kedua. Okey, okey. ini adalah akhiran 1 dan akhiran 2. Okey. Okey, itu Okey, adalah. cikgu. Okey, baik. Kita tengok analisis secara pola irama dia dulu. Okey, dia menggunakan tali nombor 1. Okey, tali- 2. tali nombor 2, Tali nombor 2. fret nombor 1. okey, betul Akmal. Okey. Kita tengok yang ni kalau ikut kiraan dia 1, yang ni and 1 and 2 3 4. Sorry. Sorry. 1. Ni, sorry. tak apa, cikgu. 1 and 3 4. Ni 1 and 3 4. 4. Okey, ni 1 balik. 1 Okey. and 3 3 4. 4. Okey, 1 and 3 4. okey, jadi ulangan dia tu pola irama dia tu sama sahaja sebenarnya, okey. Kerana ini adalah crochet bertitik, okey, nilai dia adalah 1 1/2, jadi note yang kedua dia adalah N lah. Okey, come on. Okey. Okey, jadi rhythm dia bunyi dia Macam mana tu? 1 and 3 4 1 and 3 4 1 and 3 4. Okey, dia berulang sehingga habis lagu. Kita tepuk-tepuk macam tu je, cikgu. Kita tepuk-tepuk untuk kita dapatkan dia punya Rhythm. rhythm ya. Okey. Okey. Okey, kita buat untuk apa kita panggil? Bar yang pertama. Boleh. Okey, cikgu buat dulu, kejap lagi cikgu bimbing Akmal, lepas tu kita uji sekali lagi Akmal. Boleh, Okey. Okey, ready? Tengok betul-betul. Okey. Okey. Jadi tadi cikgu buat, cikgu sambung terus. Bila dah habis ni, cikgu patah balik ke bar yang pertama sehinggalah sampai bar ketiga, cikgu masuk ke bar yang akhiran kedua. Okey. Okey, sekarang Boleh. kita giliran Akmal pula untuk tunjuk. Okey. Boleh cuba? Saya cuba, cikgu Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ulang balik. Dia bila sampai sini, Okey. Akmal ulang balik. Sampai. Okey. Jadi Sekali lagi. Okey. 3 1 patah balik. Bar kedua. Bar ketiga. Bar ke kedua. bar akhiran kedua. Terus masuk dah habis. Okey. Okey. Wah. Okeylah, cikgu Tadi cikgu bimbing. Sekarang ni cikgu nak Akmal fokus. Okey. Salah satunya tempo. Akmal main tadi. Tempo agak ni. Agak apa? Kejap. Akmal macam Agak ke laut, cikgu bukan ke laut lah. Maksudnya berfikir. Waktu main tu berfikir. Maksudnya tak smooth benda tu kan. Okey. Jadi jaga tempo dan juga bacaan. Maksudnya kalau benda tu kena masuk akhiran pertama, masuk akhiran pertama, lepas tu ulang. Lepas tu pastikan untuk akhiran akhiran kedua sampai bar 3 terus masuk kepada akhiran kedua. Okey, cuba. Ready? Okey. Boleh, cikgu? Ready? 3 4. Ulang. Okey, baik. Sikit je, cikgu. Dia bila terlampau overconfident tu, cikgu. Ya, Itu yang kita tak nak sebenarnya kan? Ya, betul. Okey, jadi
overconfident tu ada kalanya dia bagus, ada kalanya dia akan mengganggu kita punya latihan kita. Iya, cikgu. Okey, ini macam mana? Lepas saya okey, cikgu? Okey, boleh Akmal. Bagus. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kerana dia taklah sesusah sangat. Cikgu. Ya. Okey Akmal, sabar dulu. Okey, sama. Sabar Akmal. Okey, kita tengok latihan ketiga. Boleh. Okey, ni dia membentuk latihan ni dia agak membentuk chord lah. Okay, seperti kita tengok dia ada chord C dan juga chord G. Okey. Macam tadilah cikgu akan tunjuk secara ringkas, nanti kejap lagi cikgu bimbing dan juga cikgu uji. Okey. Okey, kita tengok untuk bar yang pertama. Okey. Okey, yang ni adalah tempo dia 1 2 3. Yang ni mewakili not mini, maksudnya kita kira 3 4. Bunyi dia tu akan sustain lah sehingga pada nombor kiraan 4. Okey, sama juga yang ni 1 2 3 4 kan. Yang ni 1 2 N. Okey, dia ada N, dia cepat sikit. 2 N 3 4. Okey. So 1 2 3. Okey, sama saja. Okey. Okey. Jadi cikgu tunjuk bunyi dia macam ni. Okey. Okey. Okey, 1 3 4. 1 2 3 4. Sorry. Okey. Jadi dia benda ni kena ulang. Jadi cikgu buat sekali lagi. 1 2 3 4. 3. Macam tu Akmal. Maksudnya 2 kali kita buat. Okey. Kali ni giliran Akmal pula untuk buat. Okey. Akmal. Ya. Saya boleh, cikgu? Boleh, cikgu? Boleh. Cuba. Boleh. Kita cuba. Mesti boleh. Ya. Kita fikir mesti boleh. Okey, saya cuba, cikgu ya. Okey, cuba. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, bab kedua dulu Akmal. Okey. Okey, Alright. 3 4. Bab pertama. Bab kedua. Okey, cuba bab ketiga. Lepas tu? Okey, tali keempat. Tali keempat, fret ketiga kan? Lepas. Okey, ulang balik yang bab pertama tadi. Okey, baik, sekali lagi. Okey. 3 4. Okey. Okey. Ta ta ta. Macam mana tu, cikgu? Okey, sekali lagi. Okey, 3 4. Lepas ulang balik yang tadi. Macam tu. Okey, cikgu. Faham, cikgu? Faham, Tapi saya rasa, cikgu, kalau saya main Okey. chord ni, mungkin saya akan lagi dapat lah, cikgu. Okey, kita cuba cikgu main Pep. solo. Aha. Okey, aku main chord cuba Okey. 3 4. Dun dun dun. Okey, aku main strum sekali saja. Okey. Okey, 3 4. Okey. Macam tu. Dapat ke tak dapat? Dapat. Alhamdulillah. Ya, cikgu. Saya tiba-tiba jadi macam nervous lah, cikgu. Bila dah masuk ke latihan yang nombor 3 ni. Dia kita panggil latihan yang pertama kedua tadi nampak overconfident kan. Bila dah susah sikit tu dia dah menggelabah dah. Ya, cikgu. Jadi sebab itulah, cikgu. Okey. Kita nak kena berhenti rehat dulu, boleh? Boleh. Okey, kepada anda semua jangan mana, saya perlukan latihan lebih lagi untuk yang latihan kali ini. Anda semua jangan mana, selepas ini kita akan kembali dalam slot mendengar atas. Didik TV KPM.
masih lagi tak dapat ni. Jangan risau. Masih lagi menyaksikan Slot Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Syam kita. Cikgu, kali ini kita nak belajar lagu apa pula, Cikgu? Okey, baik. Untuk kali ini kita akan tengok latihan tab gitar. Okey, kita akan tengok secara lagu penuh. Tadi kita buat latihan kan? Okay, jadi kali ini kita akan buat analisis sedikit untuk lagu yang kita akan mainkan sekejap lagi. Okay, lepas tu kita akan cuba praktis secara ansur maju. Ansur maju? Ya, kita buat secara berperingkat lah. Boleh, Cikgu. Daripada tempo yang perlahan ke tempo yang sederhana dan mengikut tempo yang seperti dalam lagu lah. Okey. Okey. Boleh? Okey, baik Akmal. Jadi kita boleh tengok lagu yang kita akan cuba main untuk hari ni. Okey, tajuk dia Seloka Anak Muda. Baik. Lagu ni boleh kita rujuk dalam buku teks pendidikan muzik tingkatan 4. Okey. Okey, jadi secara keseluruhan lagu ni kita tengok dia ada 12, 13, 14, 15 bar. Yang perlu kita ulang menggunakan akhiran pertama. Okey, bermula daripada bar ke-6. Bar 6, 7. Okey, mula daripada bar 8 iaitu akhiran pertama. Okey, cikgu tanda. Okey, seterusnya okey, ini bar ke-13 adalah pada akhiran kedua. Okey. Okey, jadi kita analisis lagu ni berapa yang perlu kita ulang, berapa kali kita perlu ulang dan kita tengok tanda dinamik yang ada pada lagu ni. Okey, yang pertama pada bar yang kedua. Okey. Bar yang kedua dia ada simbol P. Okey. Okey, murid-murid perlu peka pada tanda dinamik yang ada pada notasi lah. Okey. P maksudnya piano, iaitu kita perlu bermain secara lembut. Okey. Ingat. Okey. Tengok dia akan ada P. Okey. Dan bar yang ke-6, okey, dia ada tanda forte ataupun tanda F. Okey, forte maksudnya murid perlu bermain dengan sedikit kuat. Kuatlah. Okey, bunyi dia lebih kuat. Okey, jadi seterusnya kita tengok kepada key ataupun tanda nada lagu ni. Okey, tanda nada lagu ni dia main dalam C major. Okey. Jadi penjarian dia, chord yang digunakan adalah C major lah. Okey. Okey, yang ni ada sedikit ralat. Okey, yang ni kita murid boleh guna G lah. Okey. Untuk chord ni kita boleh guna G. Okey. Baik. Okey. Okey, yang lain tak ada apa-apalah. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kiraan dia mestilah kiraan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okey, itu adalah kiraan tempo dia. Okey, di mana permulaan solo dia? Okey, dia pick up yang ni N 4 N 1. Okey. Setiap lagu tu dia ada N 4 N 1. Okey, N 4 N 1. Okey, 1 tu adalah note minim lah. Okey, yang perlu kita sustain sehingga kiraan 2. Kalau kita tengok okey, contoh yang pertama cikgu tunjuk untuk solo tu lagu ni. Okey, bunyi dia. Okey, N3 N4 N4 N1. Bunyi macam tu, kiraan dia macam tu. N4 N1 2 3 N4 N1 2 3. Okey, maksudnya kiraan dia tu sentiasa pada N4 N1. N4 N1 N4 N1 N4 N1 N4 N1. Yes. Okey, baik. Jadi untuk kita tengok ataupun kita praktis, kita perlukan bantuan audio. Okey, jadi sekarang ni senang, setiap buku tu dia ada bantuan audio, bantuan grafik. Jadi kita perlu gunalah. Okey, kelebihan yang kita ada ataupun sumber yang kita ada untuk kita belajar. Baik. Kita minta untuk cuba mainkan lagu Seloka Anak Muda ni dengan audio. Okey. Music please. N4 N1. Okey. G.
Okey, nampak? Oh. Okey, Akmal. Okey, jadi bila kita dengar, kita dapat kenal pasti kod yang dimainkan sama tak yang kita mainkan pada gitar. Maksudnya kita boleh praktis bersama-sama dengan audio. Dengan audio. Betul. Okey, cikgu. Okey, Faham? baik. Okey, baik Akmal. Aha. Jadi untuk yang ni, okey. Jadi Akmal kenal pasti kod yang perlu dimainkan. Ada berapa kod Akmal? Ada C, ada G, lepas tu ada A minor. Okey. Betul, cikgu? Betul Akmal. Ada 3. Okey, ada 3 kod yang perlu kita mainkan dalam lagu ni. Jadi kita sebagai pemuzik, untuk kita berlatih secara biasanya berdua lah. Kita panggil ensemble alat muzik kan. Okey. Okey, jadi Akmal kejap lagi cikgu akan cuba ajar ansur maju tu secara bar by bar, di mana kita cuba buat untuk latihan lagu ni. Okey. Baik Akmal. Okey, jadi tadi kalau kita dengar lagu tu agak rancak kan, agak lajulah untuk murid-murid. Okey, jadi kali ini kita cuba perlahankan sedikit. Okey, cikgu akan bimbinglah untuk kita buat latihan. Okey. Okey, jadi lagu ni adalah pick up daripada bar yang pertama. Okey. Akmal cuba buat selepas cikgu buat. Ten ten ten. Okey, ta 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 ta. Macam tu cikgu Cikgu, saya rasa saya main kod lah cikgu Okey, baik Akmal. Boleh. Boleh cikgu Boleh. Saya tahu Akmal berpeluh nanti Akmal. Ya cikgu, saya takut jari saya ni tak tahu pergi mana dah cikgu. Okey. Kalau kod saya boleh cikgu. Okey, bila cikgu pick up pada one beat yang pertama, Akmal akan main kod C. Okey. Kita cuba. Okey. Okey, good. Okey. Oh, ya tak sabar tadi. Okey, cikgu akan buat bar pertama, bar kedua, bar ketiga dan juga bar keempat. Okey, cuba Okey. Okey, jadi perlahan Akmal Boleh. Laju tu. Okey. Okey, G, stay G lagi. Okey, good. Okey, kita buat lebih cepat sedikit. Lebih cepat cikgu? Lebih cepat sikit. Dengan tempo yang agak laju sikit lah. Boleh cikgu? Laju. Okey, ready? Okey, good. Akmal nak cuba main solo ke? Nak lagi laju cikgu? Jangan. Okey, tempo kalau kita tengok tempo dia, okey, murid-murid perlu peka pada tempo yang dia bagi, iaitu 118. Okey, tempo dia 118. 118. Yang saya main tadi tu berapa cikgu? Berapa kelajuan dia pergi tu tadi tu? Yang tu nak kena ada metronom baru kita tahu. Tuk tak tuk tak yes. Kalau dengar je cikgu tak tahu berapa laju. Okey. Seterusnya kita tengok kepada bar 5 sampai bar 6 7 8. Okey, dah habis kat situ. Okey, dia start dengan fret 8 0 tadi, kosong pada ni. Okey, dia pergi kepada fret 8. Oh, 8 berapa tu cikgu? Okey, 887. Tempo dia and macam cikgu bagi tahu lah tadi. Okey. And 4 and 4 and 1. Okey. Jadi bunyi dia and 4 and 1. Okey, diulang balik. And 4 and 1. Okey? Okey. Boleh cikgu? Okey, cikgu tunjuk dulu Okey. Okey, lepas tu. Okey, lepas tu. Okey, cikgu. Okey, and 4 and 1 2 2 and 3. Okey, 2 and 3 and 4 and. Yang ni murid perlu buat Yang ni murid perlu buat bukan apa, sebab kita senang untuk kita rujuk tempo dia bila kita tulis pada notasi tu ataupun pada penjarian tu. Okey, jadi sekali lagi cikgu tunjuk. Okey, untuk bar yang kelima.
Okey. Okey. Macam tu. Okey, jadi untuk chord, okey, Akmal akan main chord C. Okey, C. Okey, C, A minor. Okey, G. G. Okey. Okey, kita cuba Boleh cikgu. Okey, cikgu pick up. Akmal terus masuk kepada A minor lah. Terus A minor Okey, ready? Okey. Okey. Okey, Akmal boleh? Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi seterusnya kita tengok kepada latihan bar yang seterusnya. Aha. Okey. Okey, yang ni 1. Okey. Okey. Yang ni and 4 and 1 and 4 and 1 2 3 and and 4 and. Okey. Jadi diulang saja kembali yang tadi. Okey, kerana lagu ni dia adalah konsep dia pengulangan. Okey, dia ada unsur pengulangan. Okey. 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 Itu adalah dia punya latihan dia lah. Okey, cikgu akan cuba main untuk bar ke-9. Okey. Cikgu akan pick up. Akmal akan masuk bar ke-10 lah. Okey. Masuk kepada A minor. Boleh cikgu. Okey. Ready? Okey. 3. Okey, seterusnya. Okey. Oh, saya pula tiba-tiba ke depan daripada cikgu ni, kenapa? Kamu main apa? Main chord. Nanti cikgu suruh kamu main solo, boleh? Seterusnya cikgu. Okey, baik. Okey, jadi kita tengok kepada pengulangan yang akhiran pertama. Okey. Dia akan ulang balik keseluruhan lagu sehingga dia lompat kepada akhiran kedua. Okey, ni akhiran kedua, kita pastikan kita habis sampai sini sajalah. Yang cikgu main tadi sudah habis lah untuk akhiran ni kan. 1 and 4 and patah balik kepada bar yang pertama. Okey. Okey, untuk akhiran kedua kita akan buat latihan akhiran kedua lah. Okey, yang ni 1 2 and 3 and 4 and 1. Yeah. Okey, yang ni adalah triplet untuk ending. Yang ni 1. Okey. Okey, baik. Okey, jadi triplet yang ni adalah triplet crochet. Triplet crochet. Yang ni mewakili nilai dia adalah nilai dia minim lah. Okey. Nilai minim. Sebab tu saya tak boleh lagi ni cikgu. Orang kata dah masih singkat kan. Tapi mungkin cikgu, kita main daripada awal sampai hujung ke cikgu? Ya, betul. Yang ni baru kita latih secara ansur maju. Okey. Okey, kita tengok untuk yang ke... Okey, kita start dengan bar ni lah. 2 bar, 3 bar saja. Okey, bunyi dia. Okey. Okey. Okey, bunyi triplet dia. Mati dengan C. Okey. Okey, boleh cikgu. Okey, jadi dia ulang balik. Okey, jadi kita tengok keseluruhan lagu balik. Okey. Okey, kita akan cuba main. Okey, jadi Akmal. Okey, jadi yang kita buat tadi kan. Okey, Akmal cuba main secara sederhana dulu. Jangan laju sangat. Jangan laju. Okey. Akmal main chord Okey. Okey, ready? Masuk dengan C kan cikgu nanti? Betul. Masuk dengan C. Alright. Okey, one more boleh cikgu Okey, ni betul-betul cikgu. Betul. Okey, ingat rehearsal. 1 2 3 4.
sepatutnya ada. Habis tu sebab cikgu duk perhati aku mamai. Bila nak ni. Okey Akmal. Okey, jadi yang pentingnya kita baca secara teliti lah. Supaya akhiran 1 akhiran 2 tu kita tahu kat mana nak habis, kat mana nak mula, kat mana nak habis. Ya, Okey, boleh tak kita dengar sekali lagi audio tu? Audio apa tu cikgu? Audio lagu ni lah, okey. Supaya Akmal boleh main untuk my chord saja. Okey. Nanti cikgu bimbing. Yang ni untuk untuk Akmal, cikgu nak menilai Akmal lah. Cikgu, saya akan dengar audio tersebut cikgu dan akan buat latihan tu cikgu. Sementara kita tengah berehat, boleh ke cikgu? Boleh. Okey, anda semua nak tahu macam mana Akmal ni dapat buat ke tak dapat buat? Kita berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah atas. Jeng jeng, jeng jeng. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan slot menengah atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Macam mana? Wah cikgu, macam tak samalah kod dengan suara saya ni cikgu. Sebab itulah saya nak tanya Cikgu Syam kan, macam mana saya sendiri dan juga kawan-kawan dekat rumah nak menguasai kemahiran bermain gitar ni cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Akmal. Jadi untuk kali ni kita macam mana kan? Macam mana kita nak menguasai? Ramai ibu bapa yang tanya juga cikgu, macam mana nak kuasai cikgu anak saya ni? Okey, jadi ada beberapa tips lah cikgu akan bagi tahu pada Akmal dan juga murid-murid di rumah. Antaranya, okey. Jadi untuk apa-apa sahaja sebenarnya alat muzik selain pada gitar, violin ke apa-apa benda ke, kunci dia adalah 4 benda yang cikgu akan kongsikan pada murid-murid di rumah. Okey, yang pertama adalah disiplin. Okey. Yang pertama adalah disiplin, mana pastikan latihan mencukupi, mematuhi jadual latihan dan pemuzik memahami bahagian masing-masing. Pentingnya disiplin. Okey, apa-apa kita nak buat mesti berdisiplin. Okey, yang kedua, pastikan keseimbangan bunyi. Okey, keseimbangan bunyi penting agar warna tone, benda yang kita petik ataupun benda yang kita gesek ataupun benda yang kita ketuk, contohnya pelbagai jenis alat muzik, okey, kita mesti dapat dengar dengan jelas. Okey, dan kerana kelantangan bunyi suatu alat muzik tidak sama dan perlu dilaraskan. Dilaraskan agar seimbang serta jelas didengar. Okey. Jadi macam Aiman main tadi, okey. Akmal lah cikgu, Akmal. Aiman tu kawan saya. Alah, cikgu tersalah. Okey, baik. Minta maaf Akmal. It's okay cikgu. Okey, dah ingat-ingat orang lain pula dah. Ya Allah. Okey. Jadi kita mesti menjaga keseimbangan bunyi. Seterusnya penguasaan kemahiran Akmal. Okey, cikgu tengok tadi Akmal main penjarian betul, tapi dah lama tak main. Jadi bila kita tekan-tekan tu sakit. Itu pentingnya kita menguasai kemahiran penjarian, mesti dilatih. Okey, penguasaan kemahiran menjadikan seorang pemuzik dapat memainkan karya dengan baik dan sempurna. Betul. Tadi adalah sebuah karya. Ditulis oleh siapa? Contohlah cikgu bagi tahu tadi kan. Okey, jadi yang seterusnya adalah teknik yang betul. Okey, pastikan teknik betul dan sesuai dengan karya yang dimainkan agar dapat menghasilkan tone yang sesuai dan berkualiti. Okey, jadi teknik dan tone mesti disesuaikan dengan karya tersebutlah. Kalau kita kata tak pernah main cikgu A minor 7, macam mana nak main tu? Maksudnya kita perlu selaraskan. Jadi kita mesti buat sedikit macam tadilah kita buat sedikit analisis untuk kita ketahui macam mana pergerakan lagu, kod yang digunakan, kat mana nak berhenti, kat mana nak ulang, macam tu. Okey. Macam tu Akmal. Faham? Okey, baik. Akmal. Ya. Macam ni, tadi kita dah buat. Boleh tak Akmal ulang 1-2 latihan? Boleh cikgu. Cikgu nilai Akmal lah. Iya, tak ada masalah cikgu. Okey, baik. Sekarang cikgu. Yang tadi Akmal macam ni. Ya. Okey. Oh, boleh cikgu. Okey, cuba. Okey, 3, 4.
Okey. Cuba buat dengan cepat sikit. Boleh cikgu? 3, 4. Okey. Okey. Okey, baik. Laju lagi ke cikgu? Kamu main-main kemana? Tapi macam mana cikgu? Okey. Saya punya prestasi ni cikgu. Okey, Tapi sebelum tu cikgu, Ha. rumusan apa yang cikgu boleh simpulkan dalam kita punya kelas Okey, kali baik. ni? Untuk kelas hari ni, okey, jadi murid-murid seperti yang sedia maklum cikgu dah bagi tahu tadi, nak mula apa-apa main alat muzik, gitar kena tune dulu. Oh ya. Pastikan gitar dalam keseimbangan bunyi yang betul. Kalau kita guna monitor, pastikan monitor yang kita guna tu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Betul. Pastikan kawan-kawan semua dapat dengar apa yang kita main. Kerana Yep. kita buat secara ensemble, iaitu berkumpulan. Okey, satu lagi, pastikan latihan mencukupi. Latihan tu mesti mencukupi. Pastikan kita menjaga 3 benda, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Tak kira latihan ataupun persembahan. Okey, ini penting untuk menjaga kualiti kita punya pembelajaran. Okey. Itu dia rumusannya apa yang cikgu simpulkan untuk kita punya kelas kali ni cikgu. Ya, betul. Dan prestasi saya dalam kelas kali ni macam mana Cikgu Syam? Okey Akmal, jadi untuk skala 1 hingga 5, cikgu letak Akmal ni di tengah-tengah, iaitu nombor 4. Berapa cikgu? 1 hingga 5, tengah-tengah dia kat mana? 3 lah cikgu. Apa pula Sebab nombor apa cikgu empat? letak Akmal nombor 3? Kerana Akmal ni dia cepat belajar. Alhamdulillah. Cepat belajar. Sedikit kurang fokus. Cepat belajar tapi fokus tu hilang bila dia main secara Ya. berurutan. Maksudnya semaju tu perlu lebih kerap dilatih. cikgu. Ya, saya berpuluh-puluh pula tiba-tiba cikgu. Betul Akmal. Cikgu tahu. Ya, cikgu ni kalau murid-murid kat rumah kan nak buat sebarang rujukan ke apa yang kita dah belajar kali ni, macam mana cikgu, kat mana sumber-sumbernya? Okey, baik. Murid dan juga guru okey, boleh merujuk kepada sumberku KPM. Okey. Okey, jadi boleh merujuk baliklah apa yang kita dah belajar. Jadi sebagai latihan kita di rumah. Okey. Baik cikgu. Dia orang kata ala-ala menyeluk perkasan biar sampai Ke pangkal lengan. tak best lah kalau kita tak belajar satu lagu cikgu kan. Kita dah belajar kan. Yang mana saya sebelum tu nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Syam dan juga kepada anda semua yang telah setia bersama kami selama 1 jam ini, dan diharapkan apa yang Cikgu Syam ajar sikit sebanyak dapat membantu anda. Jadi kami akhiri kita punya kelas dengan satu persembahan cikgu daripada saya dan juga Cikgu Syam. Dengan lagunya apa tu cikgu? Kita cuba nyanyikan sebuah lagu Arjuna Beta yang mengisahkan kasih ibu terhadap seorang anak. Iya, okey. betul. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Terimalah persembahan daripada kami. Wah, silakan cikgu. Okey. Main dekat sikit. Oh. Kita nyanyi sama-sama. Okey. Okey. Alright. Takkan ku biarkan walau